Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Alright, berjumpa kita di channel Angah Fishing, segmen masak memasak dapur Angah. Alright, okey, untuk kali ni aku akan masak ikan yang aku pancing sebelum ni, yang korang ada tengok video dia. Aku dapat 2 ekor jenahak kan. Alright, untuk segmen kali ni aku akan buat jenahak 3 rasa. Okey, alright, 3 rasa tau, bukan 4. Sebab yang keempat tu aku takut korang rasa menyampah dengan video aku. Okey, jom aku bawa korang ke dapur, kita tengok apa bahan-bahannya dan apa langkah seterusnya. Okey, alright, jom. Sekarang ni korang nampak kan banyak macam-macam yang di atas ni. Ini antara bahan-bahan dia lah, bahan-bahan untuk menumis dan untuk menggoreng ikan kita. Okey, aku terangkan satu persatu. Okey, bahan kita yang pertama, macam korang nampak, tomato. Okey, tomato 2 biji beserta bawang besar, bawang Holland lah orang panggil ni, bawang Holland sebiji. Okey, kemudian bahan seterusnya, cili api merah, lebih kurang lah, jangan pedas-pedas sangat, ikut cita rasa lah, cita rasa masing-masing. Dengan cili api hijau pun ada, cili api hijau dan merah, dan juga serai, 2 batang serai. Kemudian bawang putih lebih kurang 4 ulas. Kemudian ada halia, 1 inci halia, dan juga beberapa keping daun limau purut, Okey, ini bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan perasa pula. Okey, untuk bahan perasa dekat sini kita ada gula, kita ada sedikit garam, dan juga serbuk secukup rasa. Okey, serbuk secukup rasa. Okey, untuk sos dia, untuk buat sos dia, macam aku rasa macam nak pedas sikit, walaupun tadi dah ada cili-cili ni kan. Okey, kita tambah sikit lah untuk jadi pewarna dia kan, untuk menarik. Okey, ini ada sedikit cili giling kita, cili giling sikit je lah, jangan banyak-banyak, 2 sudu ke macam tu lah, 2 sudu besar cili giling. Okey, kemudian ini ialah sos cili, sedikit sos cili. Sos cili ni pun dalam 2 ataupun 3 sudu besar lah sos cili. Okey, 2 atau 3 sudu besar. Kemudian ada sedikit sos tiram dan juga sos tomato. Okey, sos tiram dan juga sos tomato. Ini antara bahan-bahan yang untuk dibuat sambal nanti, untuk kita buat dia punya sambal. Dan juga jangan lupa sedikit ini apa ni, pati ikan, pati sos ikan lah, pati sos ikan. Okey, jenama apa-apa pun tak kisahlah, terpulang pada korang lah. Aku pun tak ada juga yang untuk sos-sos yang lain-lain pun, macam sos tiram, sos cili, sos tomato, itu pun semua ikut korang punya ni lah. Tak ada jenama yang dihaskan lah untuk masakan ni, tak kisahlah jenama apa-apa pun kan, janji boleh menjadi je. Okey, itu untuk bahan-bahan dia untuk yang akan kita buat menumis dan juga buat sos. Okey, bahan utama yang kita perlu ada, inilah dia bahan utama dia. Okey, ikan jenahak. Alright, ikan jenahak. Ini bahan utama kita. Ini ikan jenahak yang aku pancing tu. Ini yang akan kita buat ini hari. Kita akan goreng dia sebentar lagi ya. Kita akan goreng. Bahan untuk menggorengkan dia. Okey, ini tepung jagung. Tepung jagung ni untuk nampakkan dia rasa rangup-rangup sikit lah dekat luar dia kan. Okey, tepung jagung kita akan campurkan dia dengan sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni jangan letak banyak-banyak lah. Kira nampak tak ada kuning-kuning sangat lah, light-light macam tu je lah. Okey, alright. Kesemua bahan-bahan ni nanti, kesemua bahan-bahan yang ada ni kita akan potong-potong lah lepas ni. Okey, aku bawa korang semua ke dapur pula lah. Kita akan mula menggoreng dulu. Kita goreng dulu ikan kita sampai garing. Lepas tu baru kita akan buat sos dia lah. Okey, kita jumpa di dapur. Okey, sekarang kita akan potong-potong lah bahan-bahan kita. Kita potong bawang kita, bawang Holland kita potong-potong memanjang macam tu.
Potong dulu panjang. Lepas tu kita akan potong dadu ni, bawang ni, bawang Holland ni kita akan potong dadu, okey. Kemudian nanti kita akan potong bawang putih kita, cili api kita, dan juga serai. Serai tadi telah pun dititik, dengan kata lain diketuk-ketuk sikit lah. Lepas tu kita akan potong dia kecil-kecil, potong kecil-kecil, okey. Okey, kita potong-potong dulu bahan-bahan kita. Okey, untuk bawang ni tak kisahlah. Kalau korang rasa tak suka bawang Holland ataupun korang tak ada stok bawang Holland dekat rumah, ada bawang merah pun boleh, bawang besar, bawang merah kan. Dia tak jadi satu masalah lah tu. Kerana bahan ni tak ada khas untuk satu bahan saja, tak ada maknanya tak ada guna untuk bawang ni dia tidak akan menjejas dengan rasa pun. Korang ikut suka korang punya. Nak rasa macam mana kan? Kalau korang rasa suka bawang tu banyak, korang potonglah 2 biji je kan. Macam kita orang punya ni ikut secukup rasa lah. Okey, kita potong-potong dulu bahan-bahan kita. Okey, kita potong kecil-kecil dulu bahan-bahan kita. Okey, bahan-bahan kita tadi telah pun siap dipotong. Kalau korang nampak dekat sini, okey, ini bawang kita tadi, bawang Holland. Lepas tu ada bawang putih, kemudian ada halia. Okey, telah dipotong dadu. Dan juga ini tomato kita telah.
Dekat sini hanya digunakan 1,5 biji saja, 1,5 biji. Kalau korang nak pakai lebih pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang ini pula bahan yang dipotong tadi adalah cili. Okey, cili merah, cili hijau dan juga halia. Halia pula, silap lagi. Dan juga serai. Serai ni tadi diketuk dulu sebelum dipotong-potong lah, dipotong-potong halus-halus macam ni. Terpulang pada korang lah, kalau korang rasa nak ketuk-ketuk lah, kalau tak nak boleh terus potong pun boleh. Okey, sekarang bahan-bahan telah pun siap. Okey, bahan-bahan yang untuk menumis telah pun siap. Okey, lepas ni aku akan tunjukkan korang ikan tadi pun kita dah garam kunyit. Sebelum goreng dia, kita akan letakkan tepung jagung kepada ikan tu, baru kita akan goreng dia. Okey, jom kita saksikan. Alright. Okey, sekarang aku tunjukkan kat korang. Kita letak dululah bahan-bahan untuk ni melumurkan di atas badan ikan ya. Kita letak garam. Kita letak garam sikit. Okey. Kemudian kita tabur-taburkan kunyit, kita sapu-sapu. Kunyit tu tak payah sebut kunyit tu, tak payah banyak-banyak lah. Lebih kurang kita agak-agak je lah. Nampak-nampak dia macam kuning-kuning sikit pun dah okey lah. Okey, kita sapu dia dulu. Tak garam luaran dia. Garam ni kita tak payah nak letak banyak-banyak, sebab sekarang masa kita buat sos nanti pun kita nak buat letak-letak juga garam dalam tu. Janji kita sapu-sapukan dulu. Alright, korang tengoklah, kita sapu-sapukan dulu. Sapukan dalam-dalam dia, bahagian dalam, biar sekata rasa dia. Okey. Nanti bila dah sekata, nanti rasa tak adalah kang sana masin sini tak ke apa kan. Bagi dia kena sekata dulu, garam-garam dia, kunyit-kunyit. Kita sapu-sapukan dia. Okey, dah cukup garam dengan kunyit kita. Okey, sekarang minyak kita telah pun panas. Okey. Ikan tadi pun kita dah sapukan dengan tepung jagung. Okey, sekarang kita masukkan dululah. Alright, kita goreng dulu. Ada dua bahagian, maknanya aku akan goreng satu-satu lah. Sebab kuali pun tak berapa nak besar, masukkan dua. Macam korang kalau ada kuali yang besar, boleh masukkan sekali lah. Okey, kita goreng ikan sampai garing. Kita goreng ikan sampai garing. Lepas tu nanti baru kita akan proses seterusnya lah. Kita akan buat sos dia. Okey guys, kita jumpa lagi. Stay tune. Okey, gorengan kita telah pun siap. Okey, gorengan terakhir kita telah pun siap. Okey, selepas ini kita akan buat dia punya sos lah. Kita akan buat dia punya sos lah. Kita masak dia punya sos. Okey, stay tune. Okey, masukkan tadi yang kita potong-potong tadi, bawang Holland, bawang putih dan juga halia kita tadi. Okey, kita teruskan menumis lah. Okey, untuk minyak menumis ni tadi kita pakai balik minyak yang goreng ikan tadi, cuma kita kurangkan sikit je. Kita guna balik kan, tak elok lah kita buang minyak-minyak ni. Jadi kita guna semula. Okey, minyak pun bersih. Okey, kita goreng bahan-bahan kita ni sampai dia nampak garing lah. Lepas tu baru kita akan masukkan bahan seterusnya. Okey, okey, untuk ikan tiga rasa versi Dapur Angah ni mungkin ada yang sama macam yang kita orang buat ni. Okey, untuk sos ni kita tak campurkan sekali dengan ikan yang kita masak tu, yang kita goreng tadi tu, kita tak gaulkan sekali lah sos tu. Cuma setelah siap sos ni nanti kita akan tuangkan di atas ikan tu nanti, untuk mendapatkan garingan ikan. Okey, sekarang kita masukkan sedikit ini kita punya ni lah, serai kita yang kita potong-potong tadi. Kita masukkan serai kita pula. Okey, kita gaulkan dia. Kita masukkan serai, kita gaulkan. Okey, sampai dia naik bau. Kemudian kita masukkan bahan seterusnya pula. Okey, sekarang bahan tadi dah nampak garing. Okey, sekarang kita masukkan cili giling kita. Kita masukkan sedikit cili giling kita lah, untuk nampakkan seri dia punya sambal tu, kemerah-merahan itu. Okey, kita masukkan sedikit.
cili giling kita. Sebab kalau korang yang minat pedas ni, rasanya selepas ni kita akan ada cili potong-potong tu, cili api yang kita potong-potong. Kalau korang nak pedas mungkin boleh tambah cili api tu je lah untuk jadikan kepedasan dia. Kalau kita tambahkan cili bo banyak-banyak pun dah tak jadi 3 rasa dah rasanya ni. Lain macam dah rasanya. Okey. Kita gaulkan dulu cili giling kita tadi sampai nampak masak dan garing. Okey. Kemudian nanti kita akan masukkan bahan seterusnya. Okey, sekarang kita dah nampak garing. Kita masukkan pula kita punya sos cili. Okey, kita masukkan sos cili kita. Bahan yang kita goreng tadi nampak garing dah. Bawang-bawang tu semua. Okey, kita masukkan sos cili. Sos cili kita masukkan. Alright, kita kacau. Bagi dia masak sekata sos cili kita. Okey. Okey, kemudian kita masukkan pula sos tiram bersama dengan sos tomato. Sos tomato. Sos berperisa tomato kita masukkan. Kita akan gaul dia sekali di dalam tu. Kita akan bancur dia sekali. Macam aku kata sebelum ni, pada mula tadi aku cakap, untuk sos ni tak ada pemilihan jenama-jenama yang tertentu. Okey, korang boleh guna apa jenama saja sekalipun. Yang pentingnya ada sos tiram, sos cili dan juga sos tomato. Okey. Okey, kita kacau dia. Kita kacau dia sampai nampak macam berminyak sikit. Macam naik-naik minyak. Okey, sekarang kita boleh masukkan pula kita punya tomato. Tomato yang kita potong dadu tadi ya. Kita gunakan di sini tomato 1 biji setengah. Tomato 1 biji setengah yang kita potong dadu tadi. Okey. Kita kacau lagi sampai nampak pecah minyak. Okey. Kemudian kita akan tambahkan sikit ni air lah. Air masak kita. Kita letak air masak sikit. Sebab nampak pekat sangat tu. Okey, kita letak sikit-sikit. Okey, kita masukkan air. Kemudian kita kacau lagi lah. Macam biasa kita kacau lagi. Okey, kita teruskan menumis lagi. Kita kacau dia. Lepas tu, selepas ni kita akan masukkan cili api lah tadi yang kita potong-potong tu kan. Cili ataupun cili padi lah orang panggil. Okey. Ini untuk menambahkan rasa pedas dia lah. Maknanya tadi ada masam, ada manis, ada pedas. Itulah dinamakan 3 rasa. Okey. Jadi kita tunggu sebentar. Okey. Okey, jangan pula korang rasa kecewa tengok video ni Support terus, okey. Support terus. Jalan terus ke depan. Okey, selepas ini kita bolehlah masukkan rasanya kita punya perasa-perasa kita tadi lah. Okey, kita masukkan sedikit garam, okey. Sedikit serbuk secukup rasa dan juga sedikit gula. Garam ni kita buat sikit lah sebab sos tu dah masin. Garam ni kita jangan letak banyak-banyak lah sebab sos pun tadi pun dah rasa dia, sos tiram tadi pun dah masin. Lepas tu sekarang ikan kita yang kita goreng tadi pun dah ada digaram kan. Jadi letak sikit-sikit je lah. Macam biasa aku kata, jangan letak garam banyak-banyak, kan kena darah tinggi. Okey, sekarang kita masukkan juga daun limau purut. Daun limau purut tu sebelum korang masukkan, korang pecah-pecahkan lah dia sikit, koyak-koyakkan dia bagi naik aroma dia, aroma daun tu. Macam biasa aku kata, korang dah nampak tu kan, macam dekat sini yang aku dah dapat bau dia dan perut aku pun dah mula lapar. Jangan lupa bahan terakhir kita letak dia sos ikan kita. Tu dia, sos ikan. Jangan letak banyak-banyak. Ini pun penyumbang masin juga ni. Bahaya juga tu. Okey, kita gaul dia sampai masak. Gaul sehingga sebati. Okey, gaul sehingga sebati. Kita akan biar dia dulu seketika, okey? Biar dulu seketika. Kalau rasa bahan-bahan yang kita masuk tak cukup macam ni tadi, okey, kita boleh tambah. Okey, macam ni gula nampaknya macam nak kena tambah lagi. Kita tambah sikit gula lagi.
bagi rasa manis tu ada lebih sikit kan, letak gula. Okey, kita biar seketika sampai dia nampak macam dah naik pecah minyak macam tu. Okey, ini proses terakhir lah ni, proses terakhir. Selepas ni kalau sos ni dah masak, bolehlah kita letak di atas ikan kita. Okey. Okey, nampaknya sos kita telah pun masak. Jadi kita boleh matikan api. Okey, korang tunggulah step yang seterusnya nanti. Okey. Kuah sejuk dulu kita. Bila kuah ni dah nampak agak-agak sejuk sikit, kita akan letakkan di atas ikan kita. Okey, tujuan dia kita tak nak ikan kita tu rasa lemau, rasa lembut. Kita nak garing dia tu. Garing dia tu yang penting. Sebab kalau kita gaul sekali nanti dia akan jadi lembut, dia tak garing. Itulah tujuan kita ni. Kita nak nampak garing. Okey. Kita tunggu untuk step seterusnya. Okey. Stay tune. Okey, sekarang kita proses untuk menuangkan sos kita yang kita dah buat tadi tu. Nampak tu, kita letakkan atas ikan kita. Okey, nampak kita letak dia. Kalau korang yang rasa minat untuk sos tu banyak, korang boleh buat banyak lah sos tu kan. Okey, macam aku ni ala-ala kadar lah kata orang tu kan. Janji dia dapat duduk di atas ikan tu, tengok berselimut tak? Korang nampak? Kita selimut dia. Kita selimut ikan ni dengan sos kita. Itu dia. Korang nampak? Nampaknya perut semakin lapar ni. Perut semakin lapar bila tengok benda-benda macam ni. Aku bab-bab macam ni memang allergic. Okey. Okey. Nampak? Itu dia. Sos kita telah pun siap diselimutkan di atas ikan goreng kita tadi. Okey, maka terjadilah ikan jenahak 3 rasa. Okey, harap-harap korang jangan rasa kecewa. Okey, tengok terus, jangan kecewa dan lari daripada menonton video ni. Okey, kita hiaskan dia sikit-sikit. Apa-apa yang patut, letak umput-umput. Umput pula, letak sayur-sayuran di atasnya. Okey, stay tune. Okey, nampaknya masakan kita tu pun telah siap. Kita jumpa selepas ini. Bye. Okey guys, inilah hasilnya. Macam yang korang nampak. Inilah hasil masakan dia. Korang nampak hasil dia kan? Okey, korang dah nampak. Terima kasih banyak menonton segmen Dapur Angah daripada Angah Fishing Channel. Okey, ni segmen yang terbaru lah yang ada dalam channel aku. Yang sebelum ni pun aku dah beritahu kan. Okey, terima kasih kepada korang yang menonton. Terima kasih kepada semua yang menonton. Yang mana baru sampai nampak video ni, bantu-bantu sikit guys. Okey, bantu-bantu like, share, subscribe. Okey. Jadi ikan ni pun dah ada depan mata aku. Perut aku pun dah mula lapar. Kita akan mula menyantap. Aku tak akan buat video makan-makan kan, sebab video ni untuk segmen masak-memasak aja. Jadi aku tak buat lah untuk makan-makan. Ada setengah-setengah YouTuber dia akan buat video lepas masak makan kan. Jadi aku tak nak lah buat macam tu, takut terliur pula korang kan. Okey, kita jumpa lah untuk next video lepas ni. Aku tak tahu ke mana lagi aku akan pergi mancing, dan ke mana apa juga hasilnya aku pun tak tahu lagi. InsyaAllah ada lagi hasil. Seperti biasa akan diteruskan segmen Dapur Angah. Okey guys, terima kasih kepada korang yang menyokong. Okey, jangan lupa like, share, subscribe. Okey, kita jumpa untuk next video pula. Okey, bye bye. Jangan lupa like, share dan subscribe.